Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam ini 10 Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 1 Julai 2020. Sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman
syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada zahirnya kita tidak berkumpul bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kuliah maya ini, insya-Allah kita akan dikurniakan Allah SWT segala kelebihan yang diberikan kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Kita juga akan menikmati suasana taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kepada kita ketenangan, turunnya rahmat dari para malaikat yang dibawa dari Allah SWT, diberikan kita ketenangan, ini sakinah, dan dikurniakan kepada kita pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sekarang masih telah berada di hampir di pertengahan bulan Zulqa'dah. Tak berapa lama lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, iaitu di mana dalam bulan Zulhijjah ni kita akan menyambut hari Aidul Adha, di mana kita di sini di Malaysia ini kita akan melaksanakan ibadah korban yang diperuntukkan selama 4 hari. Kita boleh mengerjakan ibadah korban ini dari selepas sembahyang hari Aidul Adha sehinggalah sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah, iaitu hari tasyrik yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seiring dengan keadaan sekarang yang mengizinkan kuliah-kuliah pengajian diteruskan semula di masjid-masjid dan surau-surau. Namun demikian, kuliah maya kita akan terus berjalan dari semasa ke semasa, insya-Allah, sebenarnya yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada kuliah yang lalu, di mana 3 kitab yang kita telah mulakan pengajian maya, iaitu kitab Syarah Matan Al-Barahin, kitab At-Tafsirul Munir, dan kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan ataupun Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah. Maka sebagai permulaan kuliah maya kita pada bulan Julai ini, kita mulakan dengan pengajian kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan ataupun Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, di mana kita masih lagi berada dalam bab talak. Kita teruskan dengan perkara 14.3, iaitu li'an pada muka surat 311. 14.3.1 pengertian li'an. Li'an ialah kata terbitan daripada la'ana. Dari segi bahasa bermaksud buang dan menjauhkan. Contohnya la'anahullahu, yang bermaksud Allah Ta'ala membuang dan menjauhkannya. Ini segi bahasa. Li'an ini dari perkataan la'ana. Di segi bahasa maknanya dia buang dan menjauhkan. Bila disebut dalam bahasa la'anahullah, maka Allah Ta'ala membuang dan menjauhkannya. Di laknatullah, apa maknanya laknatullah? Iaitu Allah Ta'ala melaknatnya, iaitu Allah Ta'ala membuang dan menjauhkan diri seseorang itu dari rahmatnya, wal'ayazubillah. Macam juga kerajaan membuang negeri rakyat yang melakukan jenayah yang besar, yang berat, maka rakyat yang dibuang dari negeri ini tidak boleh lagi menjadi rakyat negeri tersebut. Jadi itulah pengertian laknat pada bahasa, iaitu yang membawa kepada perkataan li'an ini. Wallahu alam. Ia dinamakan li'an kerana suami isteri menjauhkan diri antara satu dengan yang lain. Dalam konteks undang-undang kekeluargaan, segi bahasanya li'an itu bermaksud suami isteri menjauhkan diri antara satu sama lain. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, seorang ke depan, seorang ke belakang, seorang ke atas, seorang ke bawah. Dia jadi macam magnet. Utara selatan dia tidak akan bercantum, dia akan jauh. Begitu dari segi bahasa li'an itu dalam konteks kekeluargaan. Sementara dari segi syarak, li'an bermaksud perkataan-perkataan tertentu yang dijadikan hujah
oleh suami orang yang terpaksa menuduh isterinya kerana mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami. Ini istilah syarak. Maknanya li'an ini perkataan-perkataan tertentu yang seorang suami menjadikan hujah untuk menuduh, dalam keadaan terpaksa menuduh isteri dia curang terhadapnya, ataupun melakukan perkara yang mendatangkan aib kepada suami. Ini kita akan lihat nanti apakah dia yang dikatakan perkara yang mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami. Ini dia yang menyebabkan suami terpaksa melafazkan perkataan-perkataan tertentu yang dalam syarak disebut sebagai li'an. Perkataan tertentu ini dinamakan li'an kerana ia mengandungi perkataan al-la'nu. Begitu juga kerana kedua-dua suami isteri yang berli'an akan berjauhan antara satu dengan yang lain. Jadi disebut oleh penyusun kitab ini, maksud li'an itu, kenapa dinamakan li'an? Kerana dalam perkataan-perkataan itu, dalam ayat-ayat itu, lafaz-lafaz itu ada perkataan la'anah ataupun li'an ataupun laknat, yang implikasinya suami isteri ini akan menjauhkan diri antara satu sama lain. Wal'iyahzubillah. Baik, 14.3.2 hikmah pensyariatan li'an. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan adanya li'an? Ada hikmah-hikmah dia, yang dikupas oleh penyusun kitab fiqh haji ini. Hukum li'an berbeza dengan hukum qazaf. Dalam hukum qazaf, orang yang menuduh akan dikenakan hukuman, manakala orang yang dituduh bebas daripada tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Jadi hukum li'an ni dia tak sama macam qazaf. Qazaf ni menuduh seseorang perempuan itu, seseorang muslim itu berzina, ataupun melakukan kesalahan syarak, berzina, meliwat. Tuduhan itu tidak ada asasnya, sama ada ataupun tidak pun, tuduhan itu dikira sebagai qazaf. Kalau tuduhan itu tak benar, maka si penuduh akan dikenakan hukuman. Si dituduh tidak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang, tindakan hukum syarak. Kalau tuduhan itu benar, maka si dituduh akan dikenakan hukuman syarak, hukuman had, disebat satu kali ataupun direjam sebat satu kali. Kalau belum kahwin, kalau dah kahwin, direjam sehingga mati, kan? Kalau liwat 80 kali, kalau liwat disebat, ditanam badannya, sebat 80 kali. Kalau yang dah kahwin, ditanam badannya sehingga pinggang dan direjam, kan? Wallahu a'lam. Kalau sabit kesalahan, kalau tak sabit, maka orang yang menuduh dikenakan sebat 80 kali, kan? Wallahu a'lam. Persoalannya, apakah hukum hikmah perbezaan ini, dan mengapakah hukum qazaf tidak dikenakan kepada suami yang menuduh isterinya berzina? Tuan-tuan, kenapa hukum qazaf tak kena pula? Kalau suami tuduh isteri berzina, tak kena hukum qazaf, dia kena hukum li'an. Kenapa? Jadi jawapannya ada di sini. Dalam hal ini, orang lain selain daripada suami tiada kepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, sama ada tuduhannya betul ataupun dusta. Kalau selain daripada suami, dalam kaedah umumnya, dia tiada kepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, kan? Tak ada keperluan untuk si Ali menuduh si Aminah berzina, kan? Kalau Aminah itu bukan seorang isteri, dia tak ada kepentingan apa pun. Tidak ada maruah yang akan tercemar. Sama ada tuduhan itu betul ataupun tidak. Hal ini adalah kerana ajaran Islam menkenaki seorang itu menutup aib orang lain yang diketahuinya. Memadailah orang itu dinasihati secara tertutup dan jauh daripada pandangan orang ramai. Kalaupun Ali mengetahui Aminah itu berzina, maka aib itu disembunyikan. Nasihat. Sebab itu apabila kita sebagai ini nasihat pada diri saya dan juga pada sahabat-sahabat
asatizah dan juga mungkin ada yang menjadi kaunselor, apabila ada orang menceritakan kisah-kisah lalunya yang dia pernah berzina, dia pernah melakukan hubungan seks luar nikah dan sebagainya, maka kita tak payah hebahkan kepada orang lain. Cukup sepolan dan kita saja yang mengetahui. Kalau nak diceritakan pun tidak secara detail. Kita semua sebutkan pernah beberapa keadaan di mana begini. Tapi kita tidak detailkan orang mana, siapa dia, orang mana, dari mana. Kita tidak detailkan. Macam sekarang lah, kita tengok sekarang ni banyaknya rogol bawah umur. Sebenarnya rogol bawah umur ini adalah perbuatan zina. Kenapa tuan-tuan? Kerana perempuan yang di bawah umur itu sudah akil baligh, maka dia dikira berzina, dikira berdosa besar. Dia tak dikira dari segi syarak, dia tak dikira sebagai dirogol. Tapi dalam undang-undang sivil, mana-mana perempuan yang berusia 16 tahun ke bawah yang mengadakan hubungan seks dengan pasangannya, maka dia dikira sebagai dirogol bawah umur. Jadi diceritakan pada kita sekarang ni banyak rogol ialah rogol bawah umur, bukannya rogol yang dalam erti kata yang kita tahu. Baik itu kalau lihat ada 1-2 hari ni ada heboh diceritakan tentang seorang si Polan ini mengatakan perempuan ini menjadi mangsa rogol kerana dia mendedahkan diri dia dengan mengambil gambar yang keterlaluan, yang terlalu cantik hingga menaikkan nafsu berahi si lelaki. Jadi sebenarnya rogol ini terjadi banyak faktor, bukan kerana itu saja. Tetapi seorang wanita muslimah itu wajib menjaga dirinya dan maruahnya terhadap di hadapan lelaki ajnabi. Maknanya kalau nak bergambar, tak usah terlalu melawar lah. Ni melawar dengan post direct ni, kalau masuk Instagram video tu goyang punggung sana, goyang punggung sini, terus kata lelaki biasa Pak Haji pun boleh terbang serban kopiah kan. Jadi perkara-perkara seperti ini mesti disembunyikan. Perkara-perkara yang seperti ini mesti disembunyikan. Walaupun terbukti ada, tapi kita sembunyikan, kerana simpulan itu tidak ada kaitan dengan kita. Hal ini berlainan dengan seorang suami. Dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isterinya. Ini demikian kerana perbuatan keji isteri mencemarkan kehidupan berumah tangga dan memberi malu kepadanya. Bahkan merupakan sebab syar'i yang memberinya hak untuk berpisah dengan isterinya itu. Jadi berbeza kalau seorang suami itu mengetahui isterinya ada melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat di belakang dia. Bila dia tahu, maka dia kena buat sesuatu. Dia tidak boleh menyembunyikan. Malah sekiranya dia ada maklumat, dia perlu berbuat sesuatu, kerana perbuatan jahat isteri ini mencemarkan rumah tangga dia, mencemarkan imej dia sebagai seorang suami. Dan si suami boleh mengambil langkah-langkah tertentu untuk berpisah, untuk bercerai daripada isterinya, kerana tak guna simpan isteri yang berperangai jahat seperti ini. Itu kaedah dia. Sebagai itu, jika suami berpisah daripada isteri dengan talak, sudah pasti suami akan teraniaya lagi, kerana dia perlu memberi mas kahwin sepenuhnya kepada isteri, sedangkan isteri tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pun akibat perangai buruknya itu. Jadi kalau suami berpisah secara talak, maka suami pula yang akan teraniaya nak kena bagi mut'ah, mas kahwin, sedangkan penceraian itu disebabkan perbuatan jahat si isteri. Maka si isteri tak berhak dapat apa-apa pun sepatutnya. Maka perpisahan itu tidak boleh. Perpisahan itu taklah wajar secara talak. Ini kata penyusun kitab ini. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan hukum khas yang menjamin suami isteri terus mendapat perlindungan keadilan dan tiada siapa pun antara mereka yang jadi mangsa penganiayaan. Hukum yang dimaksudkan itu ialah hukum li'an. Jadi
Itulah sebab disyariatkan li'an, untuk memberi keadilan kepada suami dan juga kepada isteri. Kalau isteri yakin dia tak bersalah, dia boleh mempertahankan diri dia. Kalau suami ada yakin dia dapat benar, dia boleh menuduh si isteri. Kalau si isteri yang dituduh itu yakin bahawa dia teraniaya, dia tidak melakukan perkara tersebut, dia cuma jadi mangsa tomahan, dia boleh mempertahankan diri dia melalui hukum li'an ini. Oleh itu dapat difahami bahawa hikmah tuduhan berzina dilemparkan oleh suami terhadap isterinya jika tuduhan itu dilakukan menurut syariat Islam ialah suami tidak dikenakan hukuman hudud. Hal ini adalah kerana dari satu segi orang yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebabkan tuduhan dustanya, manakala dari sudut lain disebabkan dia tidak mengambil berat untuk menutup aib orang lain. Jadi dalam konteks suami isteri ini, tuduhan itu tak dikira sebagai qazaf dan tak boleh pula dikenakan hukuman had. Kan? Jadi ini berkaitan dengan suami isteri, berkaitan dengan orang lain. Kalau orang lain tu, kalau seseorang itu adalah ajnabi, asing bagi kita, bila kita tuduh dia berzina, kita kena membuktikan tuduhan itu benar. Kalau sabit tuduhan itu benar, maka si yang dituduh boleh dikenakan hukuman had. Tetapi kalau tuduhan itu tak benar, maka hukuman had itu kena kepada si penuduh. Itu yang dikatakan sebagai qazaf. Adapun suami sudah tentu tidak akan menuduh isterinya secara berbohong, kerana perbuatan tersebut hanya akan memalukan dirinya sendiri dan merosakkan imejnya. Justru suami boleh mendedahkan perbuatan keji isterinya kerana ia memalukannya, menjatuhkan maruah dan menjejaskan pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Itu kalau li'an. Jadi li'an ini disyariatkan untuk menjaga maruah si suami. Kerana seperbuatan keji isteri itu menjejaskan maruah si suami. Jadi orang kata si suami ni dayus, tak tahu isteri jahat mainan dengan jantan lain, tapi tak diambil apa-apa tindakan, dibiarkan saja, dibiarkan begitu saja. Tak ada apa tindakan, memang nampak terang lagi bersuluh. Sebab itu kemuliaan tu dikatakan. Jadi bila suami sedar perkara ni, suami boleh mengambil tindakan menuduh isterinya melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan zina, perbuatan keji, walaupun tidak ada 4 saksi. Kalau ada 4 saksi tak apalah. Kalau tak ada 4 saksi, maka hukum li'an itu ada di situ. Si suami boleh bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahawa tuduhannya itu benar, dan sumpah kelima bahawa kalau perkara ini tak benar, laknat Allah Ta'ala atas dia. Bagaimana si isteri? Si isteri pula boleh pula mempertahankan diri dia kalau yakin dia tidak berada di pihak yang salah, dia ditomah. Dia boleh sumpah 4 kali bahawa tuduhan ini tidak benar, tuduhan suami tidak benar, dan kelima, dia sedia menerima laknat Allah kalau tuduhan itu sebenarnya benar. Itu dikatakan sebagai li'an tadi. Kerana perbuatan li'an ni, perbuatan curang isteri ni merosakkan imej rumah tangga, nama baik suami, nama baik keluarga. Orang tengok pun cacat, buruk pada mata orang. Wallahu alam. Baik, 14.3.3 hukum menuduh isteri berzina. Tuduhan berzina terhadap isteri boleh dilakukan sama ada suami yang mengetahui isterinya berzina atau kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Tuduhan berzina tu boleh kalau suami tahu isterinya berzina, tahu kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Contohnya perbuatan zina isterinya telah ketara di kalangan orang ramai yang melihatnya berdua-duaan dengan pasangan yang tempat sunyi. Contoh, suami tak nampak tapi orang lain nampak. Orang lain bagi gambar, bagi video perbuatan isteri ni. Yakin sebenar-benarnya bukan macam dia tapi bukan dia. Itu bukan, memang yakin betul dia. Kan, si isteri ni betul-betul itulah rupanya. Itulah kata orang Negeri Sembilan, roman dia macam tu. Tak ada roman lain. Itulah roman. Walaupun si suami tak melihat sendiri, tapi
dari maklumat-maklumat yang disampaikan orang kepada suami dia. Jadi dia berasa si isteri ini sudah curang di belakang dia. Ada jantan lain, simpan jantan lain, contoh. Hukum harus menuduh isteri berzina ini sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Jadi kalau anak tak ada yang dilahirkan, maka harus menuduh isteri berzina. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Isteri bersalin, bersalin. Tapi suami yakin yang isteri dia ni, dia tak pernah bersetubuh dengan isteri dia sebelum isteri dia mengandung. Dia yakin tak pernah, tak pernah bersetubuh dengan isteri dia. Tahu-tahu isteri mengandung. Macam isteri dia boleh mengandung? Maka si suami yakin bahawa isteri dia sudah main kayu tiga di belakang. Bila anak tu lahir, maka suami wajib menuduh isteri dia berzina. Dalam suasana kita sekarang, teknologi DNA itu membantu. DNA anak ni ambil tengok dengan maknya, dengan kita. Kalau anak itu bukan anak kandung kita, tidak ada gen DNA pada si anak itu. Tidak ada gen DNA kita pada si anak itu. Maknya ada, mak dia melahirkan dia, tapi kita tak ada. Jadi siapakah jantan yang membuntingkan isteri itu? Jadi oleh kerana itu, kita wajib menuduh, maksud si suami ini wajib menuduh isteri itu berzina, dan menafikan anak itu. Jangan dibin langsung. So bukan anak itu, kan? Bukan anak si suami tu. Memang isteri bersalin, tapi bukan anak si suami. Isteri ini sudah beromen dengan orang lain, main kayu tiga, menjalin hubungan intim. Ni istilah dia, hubungan intim, mungkin dengan rakan sekerja. Itu kita, isteri kita ni yang bekerja ni, jaga elok. Jangan habis isteri je Ustaz, suami tak apa lah. Suami kalau ada, dia boleh, kalau dia mampu, dia boleh menikah lebih. Dia boleh menikah kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kalau mampu, kerana syarak membenarkan. Tapi isteri tak boleh kahwin suami kedua, suami ketiga, suami keempat, tak boleh. Jadi kalau si suami isteri melakukan hubungan luar nikah dengan lelaki bukan suaminya, lelaki lain, mengandung dia, dapat anak, si suami yakin itu bukan anak dia, maka suami wajib menuduh isterinya berzina dan tidak boleh, wajib tidak menerima anak itu sebagai anak kandung dia. Sekarang senang sebab ada teknologi DNA. Wallahualam. Hal ini demikian kerana jika tidak dinafikan, maka suami itu seolah-olah mengakui anak itu daripada keturunannya. Perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunan sebagai keturunannya adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunannya. Jadi si suami haram mengaku anak yang dilahirkan isterinya dari hubungan terlarang itu sebagai anak kandungnya. Haram sama sekali. Dan wajib dia menafikan anak itu adalah anak kandung dia. Persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Caranya adalah dengan dia tidak menyetubui isterinya, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Jadi cara dia mengikut pengarang-pengarang kitab ini, dengan cara dia tidak menyetubui isteri dia. Memang tak pernah, dah 2 tahun, dah setahun lebih tak bersetubuh dengan isteri, tiba-tiba isteri mengandung. Mana datang anak tu? Jadi anak itu adalah bukan anak kandung si suami. Kena-kena kalau lahir pula lain pula rupa dia. Si suami muka Melayu, anak yang keluar muka India contoh, atau muka Arab, atau muka orang putih, atau muka hitam, mak black.
Akhirnya si isteri ni dah berzina dengan seorang lelaki black, lelaki berkulit hitam. Mula-mula macam mana jadi? Sebab beli jam jahal. Contoh apa yang berlaku, tiba-tiba isteri ni dah terpikat dengan lelaki kulit hitam ni, berlaku perzinaan. Maka isteri ini mengandung, lahir-lahir anak tu hitam macam bapak dia. Jadi nak ke si suami menerima anak itu sebagai anak kandung dia? Haram hukum dia. Atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Kali terakhir bersetubuh 3 bulan dulu, tapi tengok dah nak bersalin pula dah. Jadi tak munasabah anak yang nak dilahirkan itu adalah anak si suami, mesti anak lain. Itu kaedah dia, kaedah yang ada ditunjukkan oleh kitab-kitab fiqh sebelum adanya teknologi DNA sekarang. Atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum, iaitu 4 tahun selepas persetubuhan. Ini jarang lah, jarang berlaku pada wanita kita. Dalam hal ini ternyata anak itu bukan daripada benih suaminya, iaitu suami wajib menafikannya supaya anak itu tidak dinasab kepadanya. Si suami bila dapat tahu isteri dia tu, wajib dia menuduh isteri yang berzina, dan wajib dia menafikan anak yang dilahirkan isteri itu sebagai anak kandung dia. Dan akan bermulalah berjalan hukum li'an itu. Sebab li'an itu dari segi hukum syarak secara umum, si suami menuduh isteri dia berzina walaupun tiada bukti, tak ada saksi. Itu li'an. Bila suami tahu, suami wajib menuduh si isteri ini berzina, kerana bukti jelas dan nyata. Dan wallahu a'lam. Jadi itu dia, sebagai permulaan untuk li'an. Kita sampai kita bincangkan tentang pengertian li'an, hikmah pensyariatan li'an, dan hukum menuduh isteri berzina. Hukum dia menuduh isteri berzina. Jelas kalau isteri itu tidak pernah melakukan hubungan maksiat, melakukan hubungan seks di luar nikah, maka hukumnya haram. Tapi kalau isteri itu menuduh, kalau isteri itu ada melakukan hubungan seks luar nikah, kalau tiada anak, hukum dia harus. Kalau ada anak sampai mengandung, melahirkan anak, hukum dia jadi wajib. Dan si suami wajib menafikan anak yang lahirkan itu sebagai anak kandung dia. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung pada perkara 1434, cara suami melakukan li'an, muka surat 315 insya-Allah pada kuliah kita untuk kitab ini kali kedua. Kali kedua. InsyaAllah kali kedua, iaitu pada 19 Julai 2020. 19 Julai 2020 kita akan sambung insyaAllah. 19 Julai 2020 kita akan sambung pada perkara 14.34, muka surat 315, tajuknya cara suami melakukan li'an. Jadi insyaAllah apa yang kita sampaikan pada malam ini, tuan-tuan jadikan sebagai manfaat, untuk panduan dalam kehidupan kita insyaAllah. Semoga kehidupan kita bahagia bersama isteri anak-anak kita insyaAllah di dunia sampai ke akhirat. Dan dimohon tuan-tuan dan puan berkongsi, melanggan channel kita Muhammad Azmi 10, dan mengongsikan perkongsi video kuliah ini dengan rakan-rakan di luar sana. InsyaAllah ada manfaat itu tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada rakan-rakan kita di luar sana itu, dan kepada tuan-tuan yang berminat untuk memberi sumbangan ataupun infak untuk kuliah maya ini, tuan-tuan boleh sampaikan sumbangan tuan-tuan kepada akaun kita, insyaAllah, yang tertera di tajuk caption kuliah kita nanti di YouTube insyaAllah. Boleh lihat di sana insyaAllah. Jadi
Yang baik itu semuanya ilmu Allah SWT. Dan yang kurang dalam kuliah ini, kalau ada adalah kekurangan dan kesilapan kita yang lemah, yang penuh kekurangan dan kelemahan dan kedaifan, maka saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu rasulahu barakallahu fikum. Aku lakukan lazat fa'azim li walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafaratul asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم جميع هذه المتفرقين بالتفرق معصوم اللهم يجعلك فينه ودعنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شمل وفرجهم وشتم وزلزال وسع عليهم كلبا مكيلاد يا قهار جبار منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا مسلك الكتاب وإن برسل وإذن العذاب بهذه الموصل عارف البيس وشرع مرحمين ربنا زين المسلمين فمايك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا بسلام علمنا ولقائنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر ذي القعدة كسمع لتنم لا تكتور بدأ فيها اسمه لتكتور فيها سلام وخضاع والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كرب الله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.